Salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 1 Sejarah tingkatan 5 iaitu yang bertajuk Kedaulatan Negara. Dalam bab 1 ini dia mempunyai 4 tajuk kecil iaitu konsep kedaulatan, ciri negara yang berdaulat, kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat dan langkah mempertahankan kedaulatan. Tapi dalam slide PowerPoint ini, cikgu hanya akan menerangkan konsep kedaulatan. Jadi, mari kita sama-sama mempelajari tentang konsep kedaulatan ini terlebih dahulu. Konsep kedaulatan. Sebelum cikgu meneruskan pembelajaran cikgu untuk tajuk ini, suka cikgu terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu pertama, selesai saja mempelajari konsep kedaulatan ini, pelajar haruslah dapat menyatakan tarikh kedaulatan, menjelaskan tafsiran 5 orang tokoh tentang kedaulatan mengikut kesesuaian zaman dan juga menyenaraikan jenis-jenis kedaulatan. Okey, kita pergi konsep daulat. Okey. Konsep daulat ini ditakribkan sebagai kekuasaan tertinggi. Selain itu, ia membuktikan atau menunjukkan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Juga mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Taklif kedaulatan mengikut bahasa. Terdapat 4 bahasa yang telah memberi takrif kedaulatan ini. Bagaimana murid-murid hendak ingat 4 bahasa yang memberi takrif kedaulatan tersebut? Di sini, cikgu akan memberi teknik mengingat. Bagaimana anda mengingat takrif kedaulatan mengikut bahasa, iaitu pelajar hanya perlu ingat MIA. MIA. Okey, M-I-Y-A. Apa itu MIA? MIA itu adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Yunani dan bahasa Arab. M untuk Melayu, I Inggeris, Y Yunani dan Arab. Jadi, inilah 4 bahasa yang telah memberi takrif kedaulatan. Jadi, murid-murid perlu ingat. Takrif kedaulatan mengikut bahasa Melayu bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Bahasa Inggeris ialah sovereignty yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah negara. Manakala bahasa Yunani supernus ataupun superanus yang bermaksud agung atau tertinggi, juga merujuk kuasa penuh terhadap pemerintahan. Manakala bahasa Arab
Ianya berasal dari kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintah sesebuah negara. Jadi murid-murid perlu ingat apa itu miyah. Cara mengingat takrib kedaulatan mengikut bahasa. Pandangan tokoh. Terdapat 5 tokoh yang memberi pandangan tentang kedaulatan sesuai dengan zamannya. Di sini juga cikgu sediakan cara mengingat tokoh tersebut, iaitu murid hanya perlu mengingat jatim. Siapakah mereka? J. Jane Bodin, A. Aristotle, T. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Aj, I. Ibni Khaldun, dan M. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Inilah jatim, iaitu pandangan tokoh yang memberi pandangan tentang kedaulatan sesuai dengan zamannya. Pandangan tokoh. Kita mulakan dengan J, iaitu J. Bodin. J. Bodin ini adalah ahli falsafah politik Perancis. Menurut beliau, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakannya. Aristotle, iaitu ahli falsafah Yunani, menyatakan kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. T. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Aj, iaitu Perdana Menteri Malaysia pertama. Menurut beliau, kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Pandangan tokoh seterusnya iaitu I. Ibnu Khaldun, iaitu seorang ilmuwan Islam. Beliau menyatakan kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Tokoh terakhir iaitu M. Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara, pula menyatakan kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Demikianlah 5 pandangan tokoh, iaitu jatim. Baiklah, kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu jenis kedaulatan. Terdapat 4 jenis kedaulatan, murid-murid. Bagaimana mau ingat jenis kedaulatan tersebut? Okey, cikgu
memudahkan murid dengan mengingat MUTAH. Akronim MUTAH. Itu kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang, kedaulatan tradisional dan kedaulatan antarabangsa. M, moden, U, undang-undang, T, tradisional dan A adalah antarabangsa. Jenis kedaulatan moden. Ianya dikaitkan dengan idea kemunculan negara selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Dikaitkan juga dengan hak rakyat dan raja berperlembagaan. Selepas Perang Dunia Pertama, ianya dikaitkan pula dengan nasional yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Jenis kedaulatan undang-undang. Bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ianya bertujuan juga untuk menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Badan kehakiman diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan undang-undang. Seterusnya, jenis kedaulatan tradisional. Ianya merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak dan ianya juga wujud sejak tamadun awal manusia. Kedaulatan negara kita lebih berpaksi pada kedaulatan Raja-Raja Melayu, di mana kedaulatan terletak pada kekuasaan raja dan raja mempunyai kuasa tertinggi di mana rakyat perlu taat setia kepada raja. Seterusnya, jenis kedaulatan antarabangsa. Ianya merujuk pengiktirafan penubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Demikianlah 4 jenis kedaulatan yang cikgu terangkan tadi, iaitu MUTAH. Baiklah, ini adalah ringkasan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid kena ingat, faham dan kuasai. Jadi hari ini, apa yang telah anda murid pelajari? Hari ini anda telah mempelajari tentang 3 perkara, iaitu MIA, iaitu takrib kedaulatan mengikut bahasa, Jatim, iaitu pandangan tokoh tentang kedaulatan, dan MUTAH, jenis-jenis kedaulatan. Dapat ingat murid-murid? Harap semua dapat ingat. Okey, kita pergi kepada soalan pengukuhan. Okey. 1. Nyatakan tarif kedaulatan. 2. Jelaskan tafsiran 5
orang tokoh tentang kedaulatan mengikut kesesuaian zaman mereka. Dan 3. Senaraikan jenis-jenis kedaulatan. 3 soalan ini sudah kita pelajari sebentar tadi. Diharap semua murid dapat menyiapkan tugasan ini dan hantar kepada cikgu. Cikgu percaya murid semua sudah ada teknik untuk mengingat kembali isi pembelajaran yang kita pelajari sebentar tadi. Jadi, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa kelas online seterusnya. Sekian dan terima kasih.